Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang kita ke Memorial Negarawan. So basically korang mesti nak tahu kan apa yang ada kat Memorial Negarawan ni. Jom ikut kami. Sekarang kita ada di RSG. So basically bila korang dah masuk tu korang akan nampak terus Tun Dr. Ismail Abdul Rahman. Jom let's go, kita masuk. Di ruang ini mempunyai maklumat tentang sejarah Tun Dr. Ismail dalam memperjuangkan tanah air Melayu dari awal beliau berkhidmat sehingga akhir nafas beliau. Di sini merupakan ruang negarawan yang bernama Tun Dr. Ismail, dilahirkan pada 4 November pada tahun 1915 di Johor Bahru. Beliau membuka kliniknya sendiri yang dinamakan Tawakal dari tahun 1947 hingga 1952 di samping bekerja secara sambilan di Hospital Besar Johor Bahru. Pendidikan awal beliau bermula di Sekolah Bukit Zaharah iaitu Johor Bahru dan kemudiannya di Maktab Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Pada tahun 1935 sehingga 1937, beliau melanjutkan pelajaran ke Kolej Perubatan King Edward di Singapura. Antara hobi yang digemari oleh Tun Dr. Ismail adalah sukan golf dan ini merupakan koleksi kacamata milik Tun Dr. Ismail. Merupakan ruang pejabat timbalan Perdana Menteri yang Tun Dr. Ismail semasa beliau berkhidmat dalam kepimpinan pentadbiran. Di sini merupakan bahagian di mana pengunjung dapat mengenang setiap jasa dan sumbangan tokoh yang telah bertungkus lumus untuk mendapat kejayaan di tanah air Melayu kita. Setiap rintangan dan halangan yang telah mereka harungi diberi penghormatan yang sangat bermakna terhadap negara kita. Alright, sekarang kita berada di bahagian Tun Tan Chan Lock. Tak pernah nampak dia kan? Ni muka dia. Kecil sangat. Right. Okey, dekat sini adalah pejabat dia. Nampak contoh pejabat dia. So, Tun Tan Chan Lock ni dia suka membaca buku. So dia suka baca buku geografi, maths and semua benda tu lah. So kita dah dekat sini dia ada tunjuk bahagian-bahagian dia punya pejabat macam mana bentuk dia. Tun Tan Chan Lock dilahirkan pada 5 April 1883 di Heron Street, Melaka. Berasal daripada keluarga berada dan mendapat pendidikan di sekolah Inggeris. Beliau mendapat pendidikan di Melaka High School dan Raffles Institution, Singapura dan juga pernah bertugas sebagai guru di Raffles Institution selama 6 tahun. Tun Tan Chan Lock telah dilantik menjadi anggota tidak rasmi Majlis Perbadaran Melaka pada tahun 1912. Pada tahun 1923, beliau dilantik sebagai ahli Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat. Sejak meletusnya Perang Dunia Pertama, beliau bergiat dalam Persatuan Rakyat British Keturunan Cina Selat dan pada tahun 1943 beliau telah menubuhkan Persatuan Orang Cina Seberang Laut India. Baiklah, sekarang kita berada di pameran Tun Muhammad Fuad Stephen di mana Tun Muhammad Fuad Stephen ini adalah salah seorang daripada negarawan daripada negeri Sabah. Tun Muhammad Fuad Stephen dilahirkan pada tahun 1920 di Kudat, Sabah. Beliau merupakan salah seorang tokoh negarawan di negeri Sabah yang mempunyai jasa yang sangat besar dalam kemerdekaan di negeri Sabah. Mendapat pendidikan di Science James School, Government Vernacular School dan juga Science Mary School. Beliau seorang pelajar yang sangat aktif dan merupakan pemenang beasiswa Chi Swee Cheng. Tun Fuad Stephen boleh bertutur dan menulis dalam bahasa Melayu dan juga Inggeris. Beliau juga berkebolehan bertutur dalam bahasa Kadazan, Bajau, Mandarin
dan Hakka di samping berkebolehan menulis dan membaca dalam tulisan Jawi. Tun Fuad Stephen juga merupakan pemimpin yang ulung di Kadazan Dusun ataupun lebih dikenali sebagai Hun Gun Xiao atau Pangzau. Fuad Stephen merupakan tokoh yang telah berjaya menyatukan masyarakat Sabah tanpa mengira bangsa atau agama. Pada tahun 1967, Tun Fuad Stephen telah membubarkan parti sendiri UPKO demi perpaduan dan telah bersatu dengan USNO. Okey, di sini kita terdapat maklumat yang diungkapkan bagi tokoh rakyat Sabah iaitu Sabah People Champion. So kita dapat lihat banyak maklumat yang disampaikan di memorial negarawan ini. Terdapat juga beberapa frame gambar tokoh-tokoh yang bersama-sama memperjuangkan tanah air negara Malaysia. Seterusnya, kami bergerak ke bahagian Tun Temenggung Jugah. Tun Temenggung Jugah ini merupakan ketua orang Iban dan menubuhkan Parti Pesaka pada tahun 1962. Beliau turut menganggotai Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia. Beliau adalah pemimpin Sarawak yang pertama dilantik menjadi menteri dalam kerajaan Malaysia dengan memegang jawatan menteri yang menguruskan hal ehwal Sarawak. Selepas itu, beliau telah dilantik menjadi presiden pertama bagi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu iaitu PBB. Dan seterusnya merupakan bahagian pahit ketir zaman Jepun dan kita dapat melihat beberapa maklumat yang disampaikan dalam memorial negarawan ini bagi zaman Jepun dan British. Di bahagian ini pula terdapat maklumat kerjaya awal sebagai pemimpin politik terdiri daripada beberapa gambar yang diambil pada ketika itu. Selain itu, Tun Temenggung juga menjadi tokoh penting apabila menubuhkan Parti Pesaka. Peranan beliau menerusi parti ini telah banyak mengangkat martabat kaum Iban. Ini menjadikan mereka lebih terbuka dan bersedia untuk berinteraksi dengan kaum-kaum lain ketika negara melangkah ke arus maju. Seterusnya, beliau telah dilantik sebagai pengerusi kepada Parti Perikatan Sarawak. Parti Perikatan Sarawak ini merupakan gabungan Parti Barisan Rakyat Jati Sarawak, Parti Kebangsaan Sarawak, Pesaka dan juga Persatuan Cina Sarawak. Parti ini ditubuhkan bagi menghadapi pilihan raya pertama di Sarawak yang telah diadakan pada tahun 1963. Hai, selamat datang ke arah satu memorial negarawan. Jom. Memorial negarawan ini terdapat dua negarawan yang dipamerkan di sini. Antaranya ialah Tun Binti Sambatan dan satu lagi Tun Dr. Lim Cheong Yu. Dan di sini juga terdapat satu pameran yang unik iaitu Bilik Perdana Menteri. Mari kita pergi ke Bilik Perdana Menteri. Ini merupakan pejabat Perdana Menteri sebelum beliau berpindah ke Putrajaya. Perdana Menteri yang duduk terakhir di sini merupakan Tun Dr. Mahathir. Di sini merupakan replika pejabat beliau semasa pada tahun 80-an dan awal 90-an. Di sini juga terdapat bilik mesyuarat jemaah menteri yang digunakan oleh kabinet-kabinet dan Perdana Menteri. Di muzium ini terdapat bilik mesyuarat kabinet yang telah digunakan oleh kabinet-kabinet dan juga yang terakhir Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir sekitar 1990-an sebelum beliau berpindah ke Putrajaya. Hai, di sini merupakan bilik pameran Tun Binti Sambatan yang merupakan dengan gelarannya Anak Jati Sungai Sipul. Mari kita menonton lagi pameran yang tersedia. Ini merupakan kata-kata Tun Binti Sambatan. Beliau memiliki kemalan
dalam membaca, memandu dan juga fotografi. Di sini merupakan sumbangan beliau kepada negara kita Malaysia. Antara tokoh yang jarang dikenali ialah untuk mewakili Pulau Pinang ialah Tun Dr. Lim Chong Yew. Di sini terdapat segala barang akhbar yang dibuat oleh beliau semasa di zaman kerja beliau, pakaian-pakaian yang keiktirafan dan juga kegemaran beliau, iaitu bermain piano dan golf. Ini merupakan piano. Tun Dr. Lim Chong Un merupakan seorang tokoh negarawan dan jasa dan sumbangan beliau dalam pelbagai aspek melayakkan beliau menerima banyak anugerah dan pengiktirafan. Beliau telah dikurniakan darjah pertama iaitu Seri Setia Mahkota atau lebih dikenali sebagai SSM yang membawa gelaran Tun oleh Yang di-Pertuan Agong pada 5 Jun 1991. Dr. Lim Chong Un beliau berpandangan jauh dan telah banyak memberikan sumbangan kepada pembangunan industri di negara ini. Dr. Lim membentukkan kerajaan baru di Pulau Pinang selepas memenangi pilihan raya negeri pada tahun 1969. Sebaik sahaja membentuk kerajaan baru, Dr. Lim mula bekerja keras dan mempelabur-pelabur dari Santa Clara, California, Amerika Syarikat untuk membangunkan kilang pengeluaran barangan elektronik di negerinya. Penubuhan kilang-kilang elektronik di Pulau Pinang bukan sahaja memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat Pulau Pinang, ia juga menyumbang kepada pertumbuhan industri hiliran di negara ini. Selain itu, negara juga mendapat manfaat besar terutama dari segi pindaan teknologi. Sebagai seorang tokoh negarawan, Tun Dr. Lim Chong Un tidak pernah penat dalam bekerja demi memajukan Pulau Pinang. Keratan akhbar ini sahaja mampu menceritakan hasil kerja keras beliau dalam membantu mengubah nasib Pulau Pinang. Sebaik sahaja beliau memegang jawatan Menteri Besar Pulau Pinang pada 1969. Beliau telah banyak membantu dalam program-program yang memajukan industri ekonomi di Pulau Pinang yang telah banyak membantu dan juga memajukan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri yang kecil kepada sebuah metropolitan yang setanding dengan Kuala Lumpur. Enjoy tak video kami tadi? Saya harap semua orang enjoy vlog kami. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua yang hadiri kelas pada hari ini. Saya ingin berterima kasih banyak-banyak kepada Dr. Zul dan Cik Wan Syamil kerana membantu dan guide kami untuk buat vlog ini. Dan terakhir sekali, terima kasih kepada pihak Arkib Negara dan juga Memorial Negarawan kerana sudi memberikan kami peluang merakam video ini. Terima kasih.